Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada kita punya semua followers di Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okey. So macam mana hari ni? Okey ke? Happy ke? Okey. So minta maaf lah kalau sedikit lewat ke, takkan. Minta maaf kalau kita terlambat sikit, janji 12.30 tadi. Alright. So macam mana korang, sihat ke hari ni? So boleh ajak lagi ramai-ramai kawan-kawan untuk masuk, untuk join live ni. Okay, jangan lupa untuk like, komen dan juga share live ni banyak-banyak. Tag rakan-rakan anda, tag seramai mungkin rakan-rakan anda, share kepada saudara mara, kawan-kawan, apa orang kata, alumni sekolah dulu ke kan, bolehlah share supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat daripada kita punya live untuk hari ini. Okay, so untuk hari ini pun topik kita sangatlah best. Saya rasa memang sangat best dan juga sangat penting. Okay, tujuan kita buat live ni supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat lah, dapat apa kita nak bagi awareness lah dekat mereka. Jangan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi. Okay, so sebelum kita sebelum kita melanjutkan live kita, okey, saya nak minta anda like dan juga follow kita punya Facebook page ni. Mungkin anda baru saja jumpa Klinik Pergigian Happy punya Facebook page ni, so anda boleh pergi follow dan juga like kita punya Facebook. Bagi sesiapa yang terlepas live Talk to Happy Dentist dan Love You Dentist, anda jangan risau, anda boleh check out dekat kita punya YouTube channel. Jangan lupa like dan juga subscribe. Okey, dan anda juga boleh follow TikTok kita. Okey, Klinik Pergigian Happy dan Klinik Happy Dental. Okey, so kalau tadi baru je tak sampai 10 minit pun kita baru habis live dekat TikTok. Alhamdulillah mendapat sambutan yang ramai. Okey, maksudnya ramailah join live dekat TikTok tu, banyak juga soalan-soalan yang ditanyakan. Okey, anda juga boleh follow kita punya TikTok. Okey, dan anda juga boleh join kita punya Telegram channel kita. Alright, boleh join Telegram channel kita, kat situ banyak info yang kita kongsikan. Okey, kalau anda perasan dekat Facebook page kita ada gambar, banyak yang kita kongsikan gambar before kita treatment lah, before dia buat treatment. Dan kalau anda nak tengok result selepas treatment, anda boleh check out dekat kita punya Telegram channel tu lah. Okey, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube, like dan juga subscribe lah. Korang boleh check out kita punya video-video kat situ, video-video live kita yang lepas. Okey, so pendek cakap laju sangat kan. Okey, boleh ajak lagi ramai-ramai rakan-rakan korang untuk masuk live kita ni. Boleh share laju-laju, share banyak-banyak. Alright, dan juga boleh komen. So kalau korang ada soalan yang best nak tanya, boleh komen, insyaAllah saya akan bacakan. Dan sekejap lagi doktor akan menjawablah segala persoalan anda tu. Okey, so sementara kita tunggu doktor, kita play video doktor dulu. Camera roll it. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suhana binti Abdul Wahab, berumur 37 tahun dan berasal dari Melaka. Saya berkelulusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ijazah Doctor of Dental Surgery. Selepas itu saya berkhidmat dalam sektor swasta, di mana saya ditawarkan kerja di satu klinik yang berada di kawasan Bandar Baru Uda. Dan selama lebih kurang 8 tahun macam tu. Dan selepas itu saya nampak satu peluang di mana saya boleh start untuk kembangkan bisnes saya sendiri. Dan disitulah titik permulaan saya menubuhkan Klinik Pergigian Happy ni, kerana saya ada value tersendiri yang saya nak bagi kepada pesakit-pesakit saya, kerana saya nak sangat membahagiakan pasien-pasien saya. Selepas tu idea ni saya usulkan pada suami saya, dan suami saya sangat berminat, menyokong 100%. Dan kami berbincang, tidak mengambil masa yang lama lah dengan penubuhan ni yang berlaku pada tahun 2019. Sebenarnya start 2018 dan klinik beroperasi pada awal 2019. So, Alhamdulillah awal 2019 dan dah nak masuk pun
awal 2021, maka hampir 2 tahun klinik Pergigian Happy beroperasi dan Alhamdulillah saya berjaya merawat lebih kurang lebih 2,000 pasien yang saya sentuh dalam masa 2 tahun ni, tak sampai 2 tahun. Dan apa yang penting pada saya, value yang saya beri pada pesakit saya, yang saya nak dia orang rasa bahagia, happy bila dia mendapat perkhidmatan atau rawatan dari saya. So dengan pengalaman saya yang berada dalam bidang pergigian selama 13 tahun ni, saya nampak ataupun saya rasa saya berkebolehan dan mampu untuk mengubah senyuman seseorang daripada seseorang tu tidak berasa yakin kepada lebih yakin, lebih bersemangat, lebih happy dengan kehidupan dia, especially life dia sendiri. Dan itu membuatkan saya rasa saya bagi value yang sangat tinggi pada pesakit dan klien saya. Oleh itu saya banyak, boleh dikatakan Pergigian Happy ni memfokuskan pada bidang estetik. Saya sendiri banyak melakukan crown, bridge, makeover, veneer, whitening, braces dan termasuk rawatan-rawatan yang general lah. Kami di sini pun ada 3 orang doktor dan saya fokus pada heavy case lah yang boleh merubah senyuman tu seseorang kepada 300 darjah. Jadi jaminan saya pada pesakit saya akan memberikan rawatan yang terbaik mengikut expectation seseorang. Jika boleh, saya akan berterus terang boleh, dan jika tidak, saya akan bagi jalan penyelesaian lain yang mungkin boleh menyelesaikan masalah seseorang tu. Nasihat saya pada pesakit di luar sana, jangan takut jumpa doktor gigi anda yang berada dekat dengan kawasan klinik Pergigian Happy. Anda wajib datang sini kerana anda akan rasa happy bila keluar dari klinik Pergigian Happy. Jangan lepaskan peluang. Anda hanya dapat consultation free, percuma tau, hanya di klinik Pergigian Happy. Dengan kami 3 orang doktor yang akan berkhidmat untuk memastikan anda keluar daripada klinik Happy dengan perasaan happy. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Linda binti Abu Bakar. Saya datang dekat klinik. Saya sukalah klinik ini pasal saya tahu daripada SD. Saya ada share dengan dia. Saya suka klinik ni pasal saya dah tengoklah testimonia yang lepas-lepas kan. Pada saya okeylah. Saya suka. Kalau nak kata pengalaman saya tu, saya nak macam orang lain pun sukalah dekat buat rawatan dekat klinik ni pasal saya rasa macam berpatutanlah dengan dia punya harga semua, dengan rawatan yang dia bagi. Kepada pesakit lain yang nak buat rawatan kat sini, datanglah ramai-ramai pasal memang baguslah. Pada saya memang suka dekat klinik ni. Doktor pun, Dr. Irfan, okey, dia buat rawatan untuk saya, selalu follow up. Saya pun macam staff-staff pun selalu ada call saya jugalah, cakap bila saya punya temu janji apa semua ingatkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye bye.
Hai, Assalamualaikum. Saya Najib Asaduk, CEO Momentum Internet yang Berhad. Okay, kenapa saya datang adalah kerana saya ni mempunyai masalah pada gigi dan bila saya pergi cek kat doktor, dia kata gigi saya ni daripada dulu lagi memang ada masalah. Dia bukan jenis gigi yang tahan, dia sedikit rapuh. That's why kadang-kadang bila saya tengok gigi saya ni dia tak nampak putih sangat, kadang-kadang nampak macam kuning-kuning sikit. So, kerisauan tu yang menyebabkan saya cuba untuk nak dapatkan rawatan, dan setiap kali saya makan saya ada masalah. Geraham saya kiri dan kanan ni dia sakit oleh kerana dia ada banyak sangat tampalan demi tampalan sehingga tak boleh nak tampal. Jadi oleh kerana tu saya datang ke Happy Dental untuk dapatkan khidmat nasihat dan apa yang saya perlu buat. So bila mereka check dan dibersihkan gigi saya, Dr. Sohana recommend untuk saya buat crown. Okay, iaitu rawatan untuk memastikan gigi kita tak perlu nak dicabut dan gigi kita ni akan tahan lebih lama. Sebab bahaya babe, kalau gigi ni dah dicabut, muka pun jadi lain. Kau nak ke muka jadi lain? Sengit ke apa, nampak lebih tua ke? Of course tak nak kan? Sama lah kita. Jadi kenapa saya datang ke sini adalah saya pertama sekali adalah bab marketing ke sale, itu memang kepakaran saya lah. Tapi bab gigi saya surrender. Bab gigi tu adalah saya rasa satu benda yang agak menakutkan lah untuk saya sebenarnya. Sebab siapa yang tak takut doktor gigi kan, bila gigi kita ni kena gerudi kan, gusi berdarah ke, saya risau benda tu. Jadi saya datang ke Happy Dental sebab saya dengar ada banyak feedback yang bagus, dan saya tengok kat Facebook tu pun Tuan Asri tunjuk kat saya ada banyak rawatan, ramai pesakit yang datang buat. Alhamdulillah saya tengok gigi dia cantik babe. Siapa tak nak gigi cantik dan tahan dan mudah untuk makan. Lebih-lebih lagi macam saya yang jenis suka jalan jarang cari makan, mestilah nak gigi yang bagus. Alhamdulillah, kali pertama bila saya datang kat sini, pengalaman dari segi layanan dia, dari segi suasana, kekemasan, nampak kan? Nampak macam suasana kat rumah, taklah rasa macam kat klinik tu sangat. Okay? So itu yang menyebabkan debaran tu, ketakutan tu hilang sikit. Okey, nasihat saya macam ni. Kalau kita ada masalah gigi, kita jangan biarkan. Sebab saya risau macam saya sini diberitahu, kalau gigi kita rosak, mungkin dia menyebabkan gigi lain pun akan terkesan, akan rosak sama. Jadi lebih baiklah kita datang untuk cek dahulu, okay, dan dapatkan khidmat nasihat daripada doktor supaya gigi kita ni bertahan lagi untuk bertahun-tahun lamanya. So jangan takut, datang dulu, cek dahulu dan dapatkan apa yang sepatutnya kita patut buat. Okey, jadi saya dah, alhamdulillah anda tengok gigi saya dah dibuat 30 batang, dah di-crownkan dia. Okey, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sohana, Tuan Asri dan kepada tim di klinik Happy Dental kerana merawat saya dengan baik, memberi layanan yang sangat istimewa, layanan terbaik. Saya rasa bukan kepada saya je, tetapi kepada semua pesakit yang lain. Dan alhamdulillah hari ini gigi saya anda boleh nampak dah macam di makeover lah. Alhamdulillah, saya dapat makan dengan mudah, senang, senyum pun nampak lain kan, lebih orang kata lebih menarik, ada aura di sebalik senyuman ni. Dan saya ucap sekali lagi terima kasih kepada Happy Dental, dan saya sangat menyarankan kepada anda di luar sana untuk datang dan merasai sendiri pengalaman mendapatkan rawatan gigi dan dapatkan gigi yang cantik di klinik pergigian Happy Dental. Okey, jumpa lagi. Okey, hasil kita kembali semula dalam rancangan kita Talk to Happy Dentist. Okey, untuk hari ini saya bersama dengan Dr. Sohana. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Doktor Dari sihat? bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Sihat, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Alright, so macam mana flow patient setakat setengah hari? Alhamdulillah hari ni pun pack juga. Kita ada 3 orang doktor juga. 2 orang hari ni. 2 orang. 2 orang hari ni. Dr. Irfan kita cuti lah hari ni, Selasa. So macam mana anda di luar sana? Terima kasih menonton kita punya live Talk to Happy Dentist. Kita baru je habis live kali. Betul. Live procedure tadi di klinik, di surgery yang kita buat pemasangan braces. Yang live kita tadi baru saja habis di TikTok kita. Kena happy.
Klinik happy. Baru je tak Baru sampai je habis. 15 minit tadi. Macam tadi saya dah start pun saya dia cakap lah kan. Okay. Baru habis. Okay, So now kita macam lebih formal pula lah. Betul? Alright. So sebelum tu boleh follow lah kita punya TikTok. Okay. So untuk tajuk kita, Dr. Happy Dentist tajuk kita pada hari ini, mimpi ngeri gigi goyang. Ngeri ni. Memang ngeri sangat. Sebab apa dia ngeri? Sebab kalau dah goyang kita tak boleh nak ketatkan lagi. Yes, betul. Memang betul lah tu mimpi Betul. ngeri kan. Mimpi ngeri memang lah tu. sangat ngeri. Kita tak boleh reverse atau patah balik. Doktor, Yes, tak saya boleh. ada tak macam ubat nak ketatkan gigi? Aduh. Nak ketatkan gigi. Mana Tak ada? pernah Tak ada. pula. Tak ada. Gam gajah pun tak jual lah untuk ketatkan gigi. So tak ada. So bila isu gigi goyang ni biasanya dia akan menyebabkan ending cerita dia sama ada cabut ataupun dia kena buat rawatan yang intensif, di mana dia kena buat rawatan dengan doktor untuk gusi dia, dan dekat rumah pun penjagaan dia lebih intensif lah. Lebih sikit lah daripada lebih gigi biasa. daripada biasa-biasa. Kalau macam biasa dia gosok gigi mungkin 2-3 kali satu hari. Mungkin dia kena banyak sikit. Yes. Kan. Kena guna alat-alat lain untuk memastikan kebersihan tu terjagalah. Mungkin kena guna floss ataupun mouthwash. Ya, Kena interdental guna brush, selalu. water floss, itu adalah gadget-gadget. Gadget, produk-produk yang perlu digunakan lah untuk aksesori penjagaan gigi. penjagaan gusi, especially gigi yang dah goyang ni. Betul-betul. Itulah. Alright, so kalau saya dengan tajuk ni, saya rasa memang sangat mimpi ngeri lah. Kadang-kadang dah lah ngeri, lepas tu boleh sampai bawa ke mimpi-mimpi tu pun. Kayak kita tidur pun mimpi je gigi tu kan. Betul. Sebab kita yang merasai gigi goyang tu. Okay, kalau doktor rasa ngeri tak? Memang ngeri. Sebab macam saya cakap lah, gigi goyang ni bukan satu benda yang orang kata remeh. Sebab bila dah goyang, memang alamatnya senang cakap, cabut lah. Kena cabut. Memang susah tu untuk je. kita selamatkan. Aduh. Contoh ni nampak cabutan untuk gigi depan, dia boleh goyang Kalau kita tengok kita cabut gigi yang goyang ni, dia macam tak ada berdarah sangat. Nampak tak? Faham. Akar tu macam licin je. Itu masalah gusi lah. Maksudnya dia tak ada lekatan. Okay, first thing kita kena tahu kenapa gigi kita tu goyang. Okay, itulah yang kita nak bincangkan, punca kenapa gigi mula goyang. Mula kita belajar dulu structure dia. Structure gigi ni, kalau kita tengok kat sini, ni implant. Tak ada. Tak ada. Tak ada. So gigi ni dia ada macam ni lah. Basically ni ada akar, ada crown. So ni gusi lah katakan, tulang dengan gusi. So gigi kita dipegang oleh tulang dengan gusi. Jadi kalau kita ada penyakit gusi, penyakit gusi datang biasanya daripada karang gigi. Tai gigi yang dah keras, mula lembut, dia jadi keras, banyak dia masuk dalam gusi kita, menyebabkan dia makan, perkataan yang paling senang lah nak bagi faham, makan gusi mula-mula peringkat awal, dan seterusnya dah kronik dia akan makan tulang yang pegang gigi kita. That's why gigi kita boleh jadi goyang, sebab struktur yang pegang gigi kita tu dah makin menurun. Gusi dengan tulang tadi yang pegang gigi kita tu dah makin susut. That's why karang gigi ni bahaya. Jangan pandang enteng atau remeh dengan karang gigi. Alah tak payahlah pergi cuci. Cuci apa tu orang selalu ni ada kat rumah pun boleh. Macam tu. Alah berus je banyak-banyak kali. Bersihlah tu. Bersihlah tu. Lepas tu ada pula produk yang claim dekat luar yang tak perlu pergi jumpa doktor gigi. Betul. Letak karang gigi tertanggal. Hari tu saya ada jumpa dekat Facebook. Kejadah dia. Orang claim dia kata benda tu tak perlu nak bayar ratus-ratus ribu pergi jumpa doktor gigi. Beli produk ni boleh hilang semua karang gigi katanya. Padahal kalau awak datang jumpa doktor pun, kita guna alat scaler tu pun nak tanggal pun bukanlah main susah. Betul. Lagi. Makan masa juga kan. Ini boleh pula dia claim pakai dia punya produk tu boleh boleh tanggal karang gigi. So nonsense lah. Nonsense. So juga tu. Okay, ada problem dengan swallow ke? Nak tanya. Okay, boleh Alright. Okay, so apa ni,
tadi tu punca, salah satu punca kenapa gigi goyang. Basically memang banyak punca yang orang hadapi goyang gigi ni disebabkan karang gigi tu, Lin. Sebab karang gigi. Karang gigi ni ada datangnya maksudnya daripada kebersihan mulut, tahi gigi. Bahasa yang senang dah faham. Bahasa senang orang faham. Tahi lah, gigi tahi yang gigi. kita memang tak bersihkan dengan betul. Senang kata mungkin malas jaga ataupun tempat gigi kita, struktur gigi kita yang berlapis-lapis menyebabkan kita susah nak berus ke kawasan tu, susah nak bersihkan. So ada terpendak, terperap tahi gigi kat situ, lama-lama dia jadi karang gigi menyebabkan gigi tu boleh jadi goyang pun ya. So bila kita tahu kenapa gigi kita goyang, sebab apa, so senang untuk kita detect ataupun kita berjaga-jaga, berhati-hati. Boleh hilang, maksudnya boleh elakkan Boleh lah elak, punca-punca kalau boleh tu. elak. Jadi senang je kalau you all nak detect, aku ni dah kena pergi cuci gigi ke. Satu sign dia gusi berdarah bila kita gosok gigi. Bila setiap kali kita gosok gigi nak Gusi kumur berdarah. tu, gusi berdarah. Itu memang dah kena Sign. pergi tu lah. Itu maksudnya dah ada karang Itu gigi. tanda lah. Kedua, kalau Gejala. pasangan kita atau kita sendiri yang perasan mulut kita dah start berbau. Mulut kita dah start berbau. Kadang-kadang Itu kita tak gejala perasan. lah, doktor. Itu gejala lah. Kita sendiri tak perasan yang mulut kita bau, tapi mungkin kawan kita atau suami Orang atau sebelah isteri, kita lah, orang yang terdekat. kawan kita sepejabat kan, mungkin dia tak cakap ataupun macam bila nak cakap je dia ngelak. Ataupun dia macam jauhkan diri dia kan. So notice, maksudnya itu gejala yang kita paling perasan, mulut kita berbau tu maksudnya dah ada karang gigi lah. Dan bolehlah pergi jumpa doktor gigi untuk cek kod-kod ada karang gigi ataupun Jangan gigi takut. berlubang. Jangan takut jumpa doktor gigi. So itulah punca-punca lah, punca ataupun dan macam mana kita nak tahu gejala yang maksudnya kita dah ada karang gigi dan perlu jumpa doktor gigi as soon as possible. Betul, okey. So gigi goyang tu memang bahayalah kan doktor? Bahaya sebab apa, boleh menyebabkan kita cacat kekal. Kenapa cacat? Sebab dah cabut nanti kita dah tak ada gigi, dah macam hilang kira fungsi untuk kunyah-kunyah. Orang kurang upaya lah juga tu kan. Betul. So kita kena pakai benda yang palsu pula lepas ni. Sama ada gigi palsu ataupun bridge ataupun implant. Jadi sebab tu gigi goyang bukan satu perkara yang remeh, yang kita kena ambil tahu dan ambil berat supaya kita tak kehilangan gigi di awal usia muda. Betul. Sebab saya pernah je jumpa seorang lelaki ni, pesakit saya yang umur dia baru 30 lebih dan belum berkahwin, dan paling memeranjatkan saya, dia datang untuk buat gigi palsu penuh atas bawah. So maksudnya dia dah tak ada satu batang gigi pun dalam mulut. Yang kekal tak ada, yilat. So apa terjadi pada lelaki ni, dia hilang keyakinan diri. Dan dia rasa sangat rendah diri, tak nak bercakap dengan orang dan susah untuk dia melakukan pekerjaan dia. Dan of course dalam kehidupan dia paling penting dia susah nak dapat pasangan hidup lah. Betul. Mungkin selain daripada tu hilang fungsi nak makan pun dia juga. So bayangkan saya nak jumpa makan daging tu kan memerlukan. bulan depan kan korban. Bulan depan kan korban. Dapat daging free pun tak boleh makan. Tak boleh nak makan. Apa guna ada daging free tapi tak boleh makan, tapi kan? tak boleh nak makan. Sedih So kan. yang paling kita kesian, dia usia muda lagi dan belum kahwin. So kita tak nak benda tu orang lambat sedar, orang lambat tahu benda ni. So penting untuk you all jaga dan jangan ambil remeh tentang cuci gigi ni lah. Betul. Sebenarnya Memang kita nak dia elakkan. Memang dia nampak macam alah tak apalah kot kan, cuci gigi je, Cuci bukan gigi je satu benda yang pun. penting pun. Mungkin tu macam apa orang kata macam ad hoc je, macam sesaja treatment saya saja. Ada masa buat, tak ada masa tak payah buat. So jangan bermula dari skeptical mind yang macam tu lah kan. kita boleh kehilangan gigi itu secara kekal lah. So penting untuk you all ambil tahu, dan bila kita dah tahu kita berhati-hati. Kalau boleh kita elak, prevent daripada kita antara orang yang kehilangan gigi waktu usia muda. Betul. So sebenarnya kalau nak tekukkan, arwah nenek saya umur 70 lebih pun meninggal pun dengan keadaan gigi penuh lagi. Tak ada satu batang pun gigi palsu. So kat mana sebenarnya orang kata ni sebab usia, dah tua dah doktor, banyak gigi dah hilang. Tak pun sebenarnya. Dia tidak berkaitan pun sebenarnya. Yes, dia berbalik pada penjagaan you. Macam mana you gosok gigi, macam mana pemilihan berus gigi pun ada kena salah mengena. satu ada kena mengena juga. Ada kena mengena juga.
So tapi yang paling penting sebenarnya pergilah jumpa doktor gigi untuk pastikan, sebab kita sendiri kadang-kadang tak nampak. Saya sendiri pun dalam cermin tak nampak belakang tu Doktor ada. sendiri pun tak nampak kan? Ada ke karang, tak ada ke, kita pun tak pasti, tak nampak. So penting untuk kita dapat hikmat nasihat doktor lah. So kita tahu mana yang ada problem, yang mungkin kita boleh, mana yang perlu rawat dulu, kita highlight kat situ lah. Kita tahu mana yang perlu diprioritikan, macam tu. Faham. Doktor gigi pun jumpa doktor gigi yang lain tau. Betul tak? Betul. Tapi ada je doktor boleh buat scaling sendiri. Boleh je, tapi cekelakar lah. Jangan rekod. Cekelakar buat sendiri. Dia boleh buat depan-depan, belakang-belakang tetap susah, tak nampak. Tetap susah walaupun tengok cermin sekalipun kan. Okey, so Betul. kita dah tahu punca, gejala. Okey, saya nak tanya doktor lah, ada ke komplikasi yang boleh terjadi jika masalah gigi goyang ni kita biarkan? Okey, komplikasi yang biasa terjadi bila gigi goyang ni, kita biar lama-lama dia boleh tercabut sendiri dan menyebabkan kita hilang gigi. Muka kita pun boleh berubah sebabkan gigi kita bila goyang dia akan bergerak. Kalau dia belum tercabut sendiri, dia bergerak dan mengalir. Jadi panjang-panjang biasanya. Kalau you all jumpa orang macam gigi dia macam nak terkeluar dah panjang-panjang, lepas tu macam sengit-sengit, banyak lubang-lubang. So tu masalah orang yang ada gigi goyang lah. Gusi dia tak kuat, tak sihat. Sorry. Faham. So apa yang komplikasi lain, bila perubahan pada susunan gigi ni, of course lah kita punya muka pun akan nampak lain. Mungkin orang kenal kita dulu, gigi kita macam tak jongang, tak jarang. Macam okey, Kali cantik, dah 10 tahun, je. 10 tahun jumpa, kau dah jongang, jarang dah gigi kan, dah lain muka dia. So nampak lagi dia berumur. Mungkin you all akan rasa kurang keyakinan diri. Betul. Dan of course gigi untuk makan, bila gigi kita dah tak kuat, banyak sangat benda yang kita tak boleh makan lah. Sakit, nak kunyah sakit. Dah tak boleh macam dulu kau bedal je semua benda boleh makan. Tak, ni dah tak boleh bedal. Tengok je lah orang bedal kan. Tengok orang telan lain dia lah bedal. Telan Nailio je. So kita tak naklah jadikan macam tu terseksa hidup ni. Jadi kena ambil langkah yang berjaga-jaga ni daripada awal, peringkat awal. Jangan, sebab bila gigi dah goyang ni sebenarnya peringkat dia dah kira kronik lah. Dah kronik lah. Sebab tahap dah tak gigi, boleh nak selamatkan lagi. tahap gigi goyang ada daripada tahap yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga tu memang biasanya kita akan cabut dan ganti pada gigi palsu ataupun gantian gigi lain. Kalau pada tahap pertama, tahap kedua goyang gigi tu kita masih boleh buat rawatan lagi. So di Happy sendiri kita ada buat rawatan scaling, kita ada buat A-flow, kita ada buat perio treatment untuk gusi dan banyak lagi lah. Banyak lagi so, rawatan yang tahu lebih detail lagi senang WhatsApp lah. WhatsApp kita boleh cerita lah dekat WhatsApp tu, tanya apa masalah. Nak tunjuk gambar pun lagi senang kan. Nak tunjuk gambar gigi tu, nanti kita punya PIC kita akan reply dan dia akan bagi solusi yang terbaik untuk masalah anda. Okey, so kalau anda pun rasa berada di sekitar Johor Bahru, lebih mudah untuk datang konsult dengan doktor. Yang paling best sekali dekat klinik pergigian DP ni, consultation percuma je. Itu yang paling best lah sebenarnya. InsyaAllah kita try bagi yang the best lah. Kenapa dia free? Sebab kita rasa itu value yang kita bagi. Nak encourage atau encourage tu nak galakkan you all datang tanpa takut, tanpa rasa segan, silu. So bila you all peringkat pertama jumpa kita tu, at least you all tahulah apa masalah dan apa solution dia lah. Itu objektif kita, kenapa kita bagi free. Bukan sebab dia tak bernilai. Sebenarnya dia bernilai. Bila once you all datang je, kita buka kita punya alat untuk check kat gigi you all tu pun kita sendiri costing. Sebab kita masak setiap barang yang kita buka, setiap orang yang kita guna, kita masak, kita sterile benda tu. So mesin sterile kita pun harga puluhan ribu. Jadi kat mananya yang free untuk kita? Tak ada. Kita orang, kami sendiri yang bagi free ni kami berbayar cost untuk you all check tu. Tapi kami tak kenakan cost tu pada you all sebab tak nak you all takut ataupun tak nak you all rasa macam malu nak jumpa. So kita nak galakkan you all lebih mudah untuk jumpa kita, bercerita dengan kita apa masalah you all semua. Okey, so doktor pun dah terangkan sedikit. So doktor, apakah rawatan untuk masalah gigi goyang tu?
Okey, rawatan macam saya cakap tadi antaranya cuci gigi, cuci dan terus cuci dan terus cuci. Kita juga ada airflow. Kita Airflow boleh tu buat yang setiap bulan boleh buat kan. yang tiap bulan boleh buat. Kita kena maintain. Bagi orang yang ada gigi goyang ni memang kalau boleh 3 minggu, 4 minggu tu kita jumpa doktor untuk continue rawatan perio dia. So ada juga yang kita buat rawatan kena buka gusi dan surgery lah. Open flaps scaling, root planning pun kita boleh buat Kiranya insya-Allah. bergantung kepada keadaan condition gigi tu seseorang tu. Yang penting memang apa-apa pun kita tak boleh nak, maksud saya macam tak boleh dengan tunjuk gambar je doktor nak decide. So lebih senang sebenarnya untuk datang jumpa dengan doktor. Doktor yang tengok sendiri keadaan tu, barulah doktor akan advise apa yang terbaik untuk patient kita. Okey, so itu antara punca gejala rawatan. So saya rasa kita dah habis kot. InsyaAllah. Itu sharing kita lah hari ni. Betul, itu antara sharing. InsyaAllah jangan risau sebab kita akan ada lebih banyak sharing yang kita akan kongsikan dengan anda. Okey, dengan ramai lagi orang yang kita nak share benda yang baik. InsyaAllah. Sebab kita nak bantu untuk selesaikan masalah anda. Yang penting jangan takut, jangan malu untuk bertanya. Kalau ada sebarang soalan, tanya je. InsyaAllah doktor setakat ni tak pernah lagi lah doktor tanya marah. Sudah 2 kali pergi ke klinik. Alhamdulillah, servis serta penerangan yang sangat jelas. Terima kasih Cik Faiz. Terima kasih banyak support kita. Betul. InsyaAllah apa yang kami nak buat tak lain tak bukan hanya bantu. Bantu dengan apa yang kami tahulah dan apa yang boleh kami provide untuk selesaikan masalah-masalah orang yang di luar sana lah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih juga pada Encik Faiz tu tadi yang komen. Okey, sampai sini saja. Kita akan jumpa lagi di next live akan datang. Jangan lupa kita punya Talk Happy Dentist kita dah tukar waktu jam 12 tengah hari. Sebelum ni pukul 5 petang. So kita ubahlah pada jam 12 tengah hari. So kalau korang ada suggestion untuk tajuk yang nak kita bincangkan pun boleh juga. Boleh share. Boleh share. InsyaAllah kita akan cuba fulfill lah apa yang nak dibincangkan tu, insyaAllah. Okey, terima kasih. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok, IG, YouTube dan juga Telegram. Okey, Telegram tu special sikit. Kenapa special tu doktor? Telegram kita banyak keluarkan testimoni, gambar before after yang mana kita tak boleh keluarkan di social media lain. Betul? So Telegram ni channel kita, ibarat TV kita lah. So kita suka hati kita nak letak gambar apa kan. Sebab banyaknya kat social media ni dia banyak syarat. Betul. Ada gambar yang tak boleh keluar, ada gambar yang sensitif, ada gambar yang macam tak terlalu macam terlalu sensitif lah maksudnya. Yes. So kita boleh keluarkan hanya di Telegram. Siapa yang nak tahu, jom join Telegram kita. Join Telegram channel kita. InsyaAllah kat situ ada banyak testimoni dan juga gambar before after lah macam doktor cakapkan tadi. Selepas treatment kan, memang apa orang kata gambar kita makeover setelah makeover sebelum dan selepas, insyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi nanti. Jangan lupalah follow tadi. Okay, untuk petang ni kita ada Love Your Dentist dekat Facebook page lah. Okay, jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.